Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Pada hari ini, satu kes positif COVID-19 dilaporkan di Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat ini sebanyak 584. Kes ke-584 ini merupakan seorang lelaki bukan warga negara yang bekerja sebagai nelayan di sebuah syarikat kapal perikanan di Kuching. Kes telah menjalani pemeriksaan kesihatan pekerja dan juga saringan swab RT-PCR untuk COVID-19 di sebuah hospital swasta di Kuching pada 15 Julai 2020. Dan keputusan ujian makmal mendapati swab nasopharyngeal adalah positif untuk COVID-19 pada hari yang sama. Kes telah dimasuk ke Hospital Umum Sarawak untuk dirawat selanjutnya. Kes juga tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Kes ini adalah jangkitan tempatan kerana kes tidak mempunyai sejarah perjalanan melawat atau balik ke luar negara. Kes kali terakhir balik ke negara asal pada tahun 2016. Itu dalam pasport dia beliau. Pengesanan kontak rapat yang melibatkan rakan-rakan tempat kerja kes juga masih dilakukan. Dimaklumkan juga tidak ada kes baru yang telah sembuh dan discharge dari hospital. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal sebanyak 554 atau persamaan dengan 94.86%. Seramai 12 orang masih menerima rawatan dalam ward isolasi hospital, seorang sedang diberi bantuan alat pernafasan intubated di Hospital Bintulu. Jadi kematian kekal 19 ataupun 3.08%. Hari ini sebanyak 14 POI baru dilaporkan dan 12 kes masih menunggu ujian makmal. Ini adalah laporan mengenai penjejakan kontak. Memandangkan dua kes positif yang terlibat sebelum ini di kawasan Mambung, maka KKM telah mensytiharkan kluster tersebut sebagai kluster Mambung dengan 2 orang. Sejumlah 131 kontak rapat yang telah dikesan yang melibatkan 86 rakan sekerja, 22 ahli keluarga, 23 adalah casual contact dan lain-lain. Sebanyak 68 sampel telah diambil, manakala baki 63 akan diambil dalam masa 1-2 hari ini. Manakala bagi kluster syarikat kejuruteraan Kuching, sebanyak 2 kes positif dilaporkan sebelum ini. Sejumlah 187 kontak rapat telah dikesan melibatkan 130 rakan sekerja, 33 orang ahli keluarga dan 24 adalah lain-lain. Kesemua 197 sampel tersebut adalah negatif. Walaupun negatif, mereka ini mesti juga dikuarantin selama 14 hari. Selepas hari ke-10, mereka akan diswab. I have my own experience. I was quarantined for 21 days on 2 cases bersambung-sambung. Quarantine means stay at home, not to go out. Nanti saya beritahu apa patut dibuat kalau kita quarantine. So, berikutan kes kematian yang melibatkan warga emas baru-baru ini di daerah Kuching, maka penjajahan kontak secara rawak telah dilakukan di beberapa lokasi yang telah dilawati oleh pesakit tersebut. Yang pertama, pada hari ini telah dilakukan sebanyak 217 penyaringan awal di kawasan Setutung Community Market. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2 orang yang mempunyai gejala dan sebanyak 56 sampel telah diambil. Bagi kawasan yang telah dilawati oleh pesakit yang lain, esok
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan pergi ke Pasar Segar di Green Road. It's visited by another person staying at Jalan Sungai Maung. Manakala kawasan, in addition to this, part of our normal program to extend our random test, JKNS is going to major market di Kuching ini within the next 2 weeks. And later on, we will announce what are the other area that we want to do sampling to see whether there is any spread of the disease to this particular area. Hari ini ada laporan yang menggemparkan orang di Miri yang memberitahu bahawa ada 13 PUI semalam dan 3 hari ini. So, apabila nama PUI itu disebut, orang awam memikirkan sudah ada kes positif di Miri, maka keluarlah jumlah close contact yang dianggap sebagai PUI. Tapi untuk Miri, ianya tidak tepat. Statement is not true. What actually happening is, in Miri, 13 of this patient, or 16 of this patient, now I got a report, 18 of the patient are suffering from severe acute respiratory infection and influenza-like illness. Bagi Miri, as of yesterday or last week, they class these people as PUI. But in Kuching, we also have 11 in SGH and 7 in Bintulu, but Kuching and Bintulu doesn't classify them as PUI. They are pesakit. Sakit severe acute respiratory infection or influenza-like illness, bukan PUI. So we like to clarify, to dispel fears for people in Miri, and we advise Miri to follow the Kuching definition of PUI. Now, it is the practice of the hospital to test them of COVID tests because they are one of the sensitive group, high risk group. So it's always a precaution that they took to take tests among these people. That's why the test was given. And ini adalah langkah berwaspada sebagai pemantauan untuk menentukan mereka ini tidak ada positif COVID-19. Bagi pemantauan pematuhan PKPP, hari ini 1,813 premis telah dipantau, 347 pasaraya, 330 restoran, 14 kilang, 189 bank, 117 pejabat kerjaan, 17 penjaja, 89 pasar tani, pasar awam, 70 tempat ibadat, 71 tempat riadah, tapak pembinaan 12 dan lain-lain 557. Seramai 637 anggota pematuhan PKPP terdiri daripada PDRM 328, ATM 42, rela 125, APM 83, PBT 52, KKM 4, KPD dan HCP 3. Mengenai sekatan jalan raya of Penteng, masih 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah. 2 di Lunduk, 1 di Bau, 1 di Serian, 1 di Seriaman, 1 di Lubuk Antu. Dan dalam sekatan jalan raya tersebut sebanyak 1,380 jumlah kenderaan telah diperiksa. Adalah dimaklumkan kepada semua agensi kerajaan dan swasta yang ingin membuat kenyataan rasmi berhubung dengan COVID-19 di Sarawak. Mereka ini perlu merujuk kepada dahulu kepada Jawatankuasa Pengurusan Pencernaan Negeri Sarawak. Perkara ini adalah bagi mengelak kesebaran kekeliruan serta menyebabkan suasana panik, ketakutan
dan kegusaran dalam kalangan orang ramai. Because if the fact was not verified and the news come to based on rumors, it can indeed really lead to a lot of confusion. It's happening today, last few days. Well, I wish to clarify, there was an article in the social media that was, I think there was a question yesterday or the other day that someone for whatever reason does not underwent quarantine walaupun balik dari overseas di hotel, tapi balik kepada rumah as home quarantine direct dari KLA, dari KIA, Kuching International Airport. Itu saya bagi tahu kemarin memang berita palsu. Then I wish to clarify today, our SOP is untuk Sarawakian yang balik dari luar negara, yang singgah di KL akan diambil RTK test ataupun random PCR test. Apabila tiba di Sarawak, mereka ini akan dibawa ke hotel dan pada hari kedua akan dibuat saringan PCR. Jadi kalau keputusan saringan PCR itu negatif, mereka akan dikuarantin, akan dikeluarkan dari hotel dan kuarantin di rumah. And I wish to once again bagi tahu apakah kita nak mengingatkan semua individu yang telah diletak ke bawah pengawasan dan pemantauan di rumah atau home quarantine. Satu, sentiasa berada di rumah sepanjang dalam tempoh pengawasan ini. Saya dengan Yang Muhammad Datuk Seri Dr. Sim, waktu di kuarantin duduk dari rumah, kita video conferencing dari rumah tiap-tiap pagi pukul 8.30. Hadkan pelawat atau tetamu yang datang ke rumah anda, kalau dapat jangan suruh dia datang. Rekodkan mereka, pasti jarak anda dengan mereka yang sihat sekurang-kurangnya 1 meter. Sekiranya anda bergejala, sentiasa pakai alat pelitup separuh muka, penutup hidung dan mulut atau face mask. Jika tidak memakai face mask, tutup mulut dan hidung anda menggunakan tisu apabila batuk. Sentiasa amalkan adab batuk yang baik. Sekiranya perlu keluar rumah, misalnya ke klinik, pakai face mask dan elakkan dari tempat-tempat yang sesak. Elakkan penggunaan kenderaan awam kalau pergi keluar. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri seperti berus gigi dan dengan individu serumah yang lain. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan air dan cecair pencuci sebelum digunakan semula. Pastikan penggunaan rumah dalam keadaan baik dengan membuka tingkap. So, for those who are quarantined at home, I appeal to them, please comply with the condition to be quarantined at home. Kalau kita, if we caught anyone going to town for no good reason, breaking the quarantine law, I think you have read the case yang berlaku di Miri last month, di Sibu, di mana dia dikena denda. Itu adalah satu kesalahan. While you are also worried about denda, tapi if it happen that you happen to be positive by going out, you are endangering yourself, your family, and everyone nearby. Jadi please be patient, sabar. 14 hari itu tak lama. There's a lot of things that you can do at home to kill your time. But once the 14 days are over, you are well, then you will no longer be quarantined. Jadi itulah rayuan saya pada hari ini, dan saya minta kita semua stay vigilant, stay safe, stay healthy, save life. Jaga Sarawak, into Sarawak. Terima kasih. Any question? Yes. Good afternoon.
Green Road. There is a small market there. The Jack, I think it's a shop. Behind the shop. Behind the shop, eh? Yeah, behind the shop. Hey, you don't have to know in detail lah. No, 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 no. Because the old men always go there. Indonesia. Okay? Any question? Yes. Bagi pengawasan hijau, adakah kemungkinan untuk sekolah ditutup semula jika berlaku peningkatan kes secara berterusan? Please don't pray the case meningkat. I appeal to you, pray to God that they remain green, and we appealing to everyone to continue to be vigilant, continue to play their part, social distancing, and keep personal hygiene. I think with that, we hope the green remain green. Beautiful, kan? Any more question? Tak ada? Thank you very much. Take care.